Kes Mahkamah Kuwait tidak mendengar pendapat Najib Razak berhubung dakwaan dia menandatangani proyek laluan rel Pantai Timur (ECRL) bersama China pada 2016 dengan harga yang melambung sebagai balasan kepada Beijing untuk membantu membayar hutang besar 1MDB, kata Peguam Bela bekas Perdana Menteri itu. Muhammad Farhan Muhammad Safi memberitahu Malaysia Kini bahawa bekas Menteri Kewangan itu bukan sebahagian daripada prosiding Mahkamah Negara Timur Tengah itu yang menyaksikan sabitan tanpa hadir dan menjatuhkan hukuman terhadap ahli perniagaan buruan Loh Tio Jolo dan dengan itu tidak dapat menyangkal dakwaan itu. Saya tidak boleh mengulas mengenai merit dakwaan itu kerana kes RM 2.2 bilion 1MDB rasuah terhadap Najib di Malaysia masih berjalan. Bagaimanapun adalah penting untuk ambil perhatian bahawa Najib bukan pihak terlibat dalam prosiding di Kuwait, jadi dakwaan terhadapnya kekal tidak dicabar dan dia tidak mendapat manfaat daripada penjelasan atau pembelaannya, kata Farhan. Portal berita perniagaan itu memetik kertas mahkamah yang menuduh Najib menandatangani ECRL dan kontrak infrastruktur mega lain dengan China atas dakwaan kerana Beijing membayar hutang besar Syarikat Pelaburan Malaysia itu. Pembayaran dari China dikatakan disalurkan melalui beberapa akaun bank individu Kuwait untuk disembunyikan tujuan transaksi. Laman web berita itu juga melaporkan dokumen mahkamah yang mendakwa Najib menubuhkan syarikat bertujuan khas SPV untuk mengendalikan projek itu. Kata laporan itu, Najib berbuat demikian untuk mengetepikan bantahan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD ketika itu yang telah digantikan oleh Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dan agensi milik kerajaan lain berhubung pemberian projek tanpa tender terbuka. Dokumen mahkamah itu dikaitkan dengan keputusan Mahkamah Kuwait pada 28 Mac yang mensabitkan kesalahan Loh tanpa kehadirannya dan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun atas tuduhan penggebuhan wang haram berhubung skandal 1MDB. Akhbar Kuwait Al-Qabas melaporkan selain Loh, seorang sek pasangannya dan 2 warga asing telah dijatuhi hukuman penjara 10 tahun manakala seorang peguam dijatuhi hukuman 7 tahun atas tuduhan penggubahan wang haram membabitkan dana Malaysia. Mereka juga diarah memulangkan AS 1 bilion ataupun RM 44 bilion selain membayar denda berjumlah KD 145 juta ataupun RM 2 bilion. Akhbar itu tidak menamakan sek pasangannya maupun peguam dan hanya menyebutnya sebagai dana Malaysia, mengatakan ini kes penggubahan wang haram terbesar di Kuwait. Bagaimanapun akhbar itu mengenal pasti warga asing itu sebagai Loh dan ahli perniagaan Syria Perancis Bachir Kiwan. Laman pemberi maklumat Sarawak Ribut pula berkata dana Malaysia yang dimaksudkan ialah 1MDB. Ia juga mengenal pasti sek itu sebagai Sek Sabah Jabir Al-Mubarak Al-Sabah yang merupakan anak kepada bekas Perdana Menteri Kuwait. Pasangannya dikenali pasti sebagai sekutu kepada Loh, Hamad Al-Wasan dan peguamnya Saud Abdel Mohsan. Menurut Al-Qabas, kelima-kelima orang itu didakwa melakukan penggubahan wang haram Cina bersamaan dengan KD 343 70000 ataupun RM 4.95 bilion kerana mengetahui ia hasil haram yang digelapkan daripada Syarikat Pelaburan Malaysia. Al-Qabas juga melaporkan bahawa kes itu telah ditangguhkan selama 2 tahun sebelum dibuka semula kerana pihak pendakwaan menghadapi halangan untuk mendapatkan maklumat dari luar negara. Laporan itu tidak menggambarkan jenis kesukaran tersebut atau siapa yang terlibat, tetapi Sarawak Report berkata ia menunjukkan kurangnya kerjasama daripada Malaysia. Pada tahun 2020, The Wall Street Journal melaporkan bahawa penyiasat Malaysia telah menemui jejak wang dari China ke Bank China di Kuwait dan seterusnya ke entiti kepulauan Cayman yang dikenali oleh Loh yang digunakan untuk membayar hampir AS 1 bilion untuk aset kawalan rendah dalam Malaysia untuk membayar beberapa hutang 1MDB. Urus niaga itu dilakukan dalam yuan Cina dilaporkan untuk mengelak pemeriksaan daripada pihak berkuasa AS yang sudah menyiasat aktivitinya.
Lo menafikan salah laku tetapi setakat ini tidak mengulas mengenai laporan WSJ itu. Ketua Wanita UMNO Datuk Sri Dr. Noraini Ahmad menolak andaian kononnya ramai ahli UMNO akan keluar daripada parti itu kerana pemimpin DAP masuk ke Dewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia WTC pada Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan Ahad lepas. Sebaliknya, beliau berkata kemasukan pemimpin DAP ke Dewan itu perlu dilihat secara positif khususnya dalam konteks pembentukan kerajaan perpaduan yang kini mengemudi negara. Insya Allah tiada ahli UMNO keluar parti, kita kena gunakan kekuatan parti masing-masing macam UMNO ada kekuatan sendiri, Pakatan Harapan ada kekuatan sendiri. GPS Gabungan Parti Sarawak ada kekuatan sendiri, GRS Gabungan Rakyat Sabah pun ada. Kita jangan tengok yang negatif, kita tengok yang positif, katanya kepada pemberita selepas menghadiri majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri pihak berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah Risda 2023 di Ibu Pejabat Risda di Kuala Lumpur semalam. Beliau berkata demikian bagi mengulas kenyataan Presiden Muafakat Nasional Tan Sri Anwar Musa yang menyatakan lebih ramai ahli UMNO akan menolak parti itu selepas Dewan Merdeka dimasuki pemimpin DAP. Dewan Merdeka dianggap sebagai lokasi istimewa bagi ahli UMNO yang juga merupakan tempat berlangsungnya Perhimpunan Agung parti itu. PAS akan kekal setia bersama Perikatan Nasional PN di sebalik lamaran oleh DAP untuk bekerjasama. Timbalan Presiden Parti itu Tuan Ibrahim Tuan Man memberitahu utusan Malaysia bahawa PAS tidak akan sekali-kali memungkiri janji dan berbohong kepada pengundi dengan meninggalkan PN setelah memilih bersama-sama komponen lain di bawah satu gabungan pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 lalu. Tiada isu peribadi terhadap DAP, melainkan kami kekal dengan janji kami kepada rakyat sewaktu kempen dan kami tidak akan membohongi pengundi kami tidak bersama PN, katanya yang dipetik akhbar itu. Menurutnya, PAS akan tetap bersama PN khususnya bersatu dan mahu menjadi pembangkang yang konstruktif dalam parlimen sebelum menjadi kerajaan. Tuan Ibrahim mengulas cadangan veteran DAP Lim Kit Siang agar kerajaan perpaduan bekerjasama dengan PAS menjelang pilihan raya negeri akan datang. Bagaimanapun, Lim berkata, Presiden PAS Abdul Hadi Awang perlu terlebih dahulu menghentikan permusuhan antara terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan mesti membuktikan keikhlasannya. Sebelum ini, pertemuan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan ahli jawatan kuasa PAS Pusat Nik Muhammad Abdul Aziz di Kota Baharu, Kelantan mencetuskan persoalan dan ada mengaitkan usaha itu sebagai hulur salam kerjasama antara pemimpin kerajaan perpaduan dengan PAS. Malah Anwar menyatakan kerajaan sedia bekerjasama untuk menyelesaikan masalah air dihadapi Kelantan yang diterajui oleh PAS sejak berdekad lalu. Selain itu, Tuan Ibrahim berkata sekalipun tidak menerima peruntukan kerajaan pusat, PAS dan PN berusaha sebaik mungkin melaksanakan tanggungjawab sebagai wakil rakyat kerana menyifatkannya sebagai satu kewajipan dan amanah. Tuan Ibrahim turut menyentuh mengenai penarikan rayuan kerajaan terhadap keputusan penting yang membenarkan seorang wanita Kristian di Sarawak, Jill Erelan, menggunakan kalimah Allah. Katanya, kerajaan sepatutnya melaksanakan reformasi sebagaimana dilakukan dengan membetulkan sistem yang ada dan mendukung Islam sebagai agama resmi. Kami nyatakan desakan agar kerajaan mesti meneruskan rayuan penggunaan kalimah Allah dan melarang penggunaannya kepada bukan Islam agar kerajaan persekutuan mesti selaras dengan pendirian Majlis Fatwa Kebangsaan, tegasnya. Bersatu menyifatkan keputusan kerajaan menarik balik rayuan di Mahkamah berhubung penggunaan kalimah Allah sebagai melanggar tita Raja-Raja Melayu. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris berkata parti itu kecewa dengan keputusan yang telah dibuat oleh Kerajaan Madani pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Katanya, sejak kerajaan perpaduan mentadbir negara, beberapa isu yang timbul telah mencuit sensitiviti umat Islam di negara ini.
Sehubungan dengan itu, Bersatu mendesak agar Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar menyatakan pendirian jelas dan tegas bagi mempertahankan segala usaha atas tita Perintah Raja-Raja Melayu selaku Ketua Agama Islam di Malaysia. Ini demi memastikan isu kalimah Allah, Baitullah, Kaabah, solat dan perkara-perkara yang menjadi asas syarat Islam terus dipertahankan di Malaysia sesuai dengan peruntukan perlembagaan dan majoriti rakyatnya beragama Islam. Bersatu beranggapan Menteri Kementerian Dalam Negeri KDN tidak mempunyai hak untuk membuat keputusan menarik balik rayuan tanpa merujuk kepada Raja-Raja, Majlis Agama Islam Negeri dan Jawatan Kuasa Muzakara Malaysia yang mempunyai autoriti dalam menentukan perkembangan agama Islam di Malaysia, katanya dalam kenyataan hari ini. Terdahulu, KDN dilaporkan telah menarik balik rayuan dalam kes yang membenarkan seorang wanita Kristian Sarawak, Jill Ireland, menggunakan kalimah Allah. Notis tidak meneruskan kes itu difailkan di Mahkamah Rayuan pada 18 April lepas. Pada 10 Mac 2021, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan semakan kehakiman Ireland yang mahu mendapatkan pengisytiharan bahawa dia mempunyai hak menggunakan kalimah Allah untuk tujuan agama dan pendidikan. Mahkamah Tinggi juga memutuskan bahawa arahan Kementerian Dalam Negeri KDN pada 1986 yang melarang orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah, Baitullah, Kaabah dan solat sebagai menyalahi undang-undang dan bertentangan dengan perlembagaan. KDN dan kerajaan kemudiannya memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan pada 15 Mac tahun yang sama. Dalam pada itu, Razali menyelar kenyataan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berhubung isu rayuan kalimah Allah adalah bercelaru. Saya berpendapat keputusan KDN dan kenyataan PM adalah bercelaru. Ini desperate move untuk elak Sarawak dan Sabah tarik sokongan pada kerajaan Madani sehingga sanggup bakul sampahkan tata kelola dengan membelakangkan Raja-Raja Melayu. Dengan keputusan politik juga, saya berpendapat PM juga menjangka peroleh sokongan maksimum pengundi bukan Melayu Islam kepada Pakatan Harapan PH dalam pilihan raya di 6 negeri semenanjung tidak lama lagi, terutama Pulau Pinang, Selangor dan Pulau Pinang, supaya kekal memerintah, katanya lagi. Semalam Anwar berkata, keputusan menarik balik rayuan itu hanya terpakai kepada Sarawak saja. PAS bukanlah bola yang boleh ditendang oleh pihak lain untuk berniaga politik dengan menjanjikan pangkat, harta dan takhta, tegas presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang. Beliau berkata parti yang diketuainya itu bukanlah rumah tumpangan politik sementara waktu. Jelas ahli Parlimen Marang itu, PAS akan tetap berpegang kepada konsep politik yang mana ia sebahagian daripada agama dan tidak boleh dipermainkan. Diharamkan bagi semua pihak memperalatkan agama Islam atau sesiapa sahaja yang cuba memisahkan politik daripada agama ini. Politik merupakan alat kepada agama bagi melaksanakan seluruh ajaran dengan memelihara dan mempertahankannya, katanya menerusi satu hantaran di laman sosial Facebook pada Rabu. Pada masa sama, Abdul Hadi menjelaskan PAS bersikap terbuka dan bersempadan menghadapi sebarang perubahan dari sudut pemikiran serta sikap manusia yang boleh berubah-ubah. Tambah beliau lagi, parti berkenaan juga ada bekerjasama dengan pihak lain, tetapi apabila melihat ia melanggar nas, prinsip dan strategi yang betul, PAS terus membatalkannya. PAS hanya mengadakan kerjasama dengan pihak yang berbeza ideologi, akidah agama, bersifat damai dan tidak menipu perjalanan politik. Kerjasama yang dilakukan adalah berdasarkan titik persamaan kemanusiaan dan keadilan kepada semua, tanpa melanggar prinsip Islam dan konsep yang menjadi kewajiban fahaman politik yang diketuainya itu, ujar beliau. Jelas Abdul Hadi lagi, PAS berada dalam keadaan terkawal dan tidak pernah dipermainkan atau ditipu oleh semua pihak. PAS tetap berjaya dari sudut kerjasama dan hubungan, malah tidak lemah dan mati apabila ia bekerjasama dibatalkan. Apabila ada pihak melanggar dasar parti, memaksa keluar daripada landasan Islam atau melanggar konsep yang wajib seperti kewajiban menegakkan negara Islam dan penganutnya oleh pihak lain, maka PAS tidak teragak-agak membatalkan kerjasama, jelasnya.